Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Pada Hari Sarawak yang penuh bersejarah ini, saya ingin mengongsikan satu kisah keberanian seorang perwira muda dalam mengemudi sebuah bahtera kemerdekaan. Pada 2 Mac 1950, gugur seorang wira muda yang perkasa dan berjasa. Nak tahu siapa dia? Rosli Dobi namanya. Kampung Pulau Sibu menyaksikan kelahiran anak kedua daripada 4 beradik ini, iaitu pada 18 Mac 1932. Namun, selang 16 hari sebelum menyambut ulang tahun kelahiran yang ke-18, beliau yang merupakan pejuang kemerdekaan Sarawak menghembuskan nafas yang terakhir di tali gantung. Segalanya bermula ketika Charles Vannerbroek ingin menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British sebagai tanah jajahan setelah mengalami kerugian yang besar akibat Perang Dunia Kedua. Vannerbroek kekeringan sumber kewangan bagi mentadbir negeri Sarawak. Tanggal 1 Julai 1946, penyerahan tersebut dilaksanakan tanpa persetujuan pribumi Sarawak. Akibatnya, tercetuslah gerakan anti penyerahan. Kumpulan Rukun 13 ditubuhkan di bawah teraju Awang Ramli dan dianggotai oleh ramai pemuda, termasuklah Rosli Dobi, Mursidi Siddiq dan Bujang Suntung. 3 Disember 1949 merupakan kemuncak kepada gerakan anti penyerahan. Pada ketika itu, Sir Duncan George Stewart, Gubernur Sarawak yang kedua, membuat kemunculan sulungnya di Sibu. Beliau berjalan untuk bertemu mesra dengan orang ramai dan berhenti untuk memeriksa barisan kawalan terhormat. Tiba-tiba, beliau didatangi oleh sekumpulan pelajar muda. Mursidi Siddiq, salah satu daripadanya, berpura-pura ingin mengambil gambar dengan Gubernur. Dan pada detik inilah, secepat kilat, wira muda berani mati Rosli Dobi menikam Gubernur dengan pisau beracun. Gubernur yang sebelumnya tampak gagah terus rebah menyembah bumi. Gubernur diterbangkan ke Kuching dan kemudiannya ke Singapura untuk mendapatkan rawatan. Namun, Gubernur meninggal dunia seminggu selepas kejadian tersebut. Pembunuhan ini berjaya. Semangat nasionalis Rukun 13 terus menyala. Namun, semangat ini terkubur apabila Rosli Dobi dijatuhkan hukuman gantung sampai mati oleh mahkamah. Tanggal 2 Mac 1950, beliau bersama rakan seperjuangan Mursidi Siddiq yang sama-sama dipenjarakan di penjara pusat Kuching mengakhiri riwayat di tali gantung. 21 hari kemudian, nafas Awang Ramli dan Bujang Suntung pula direnggut di tali gantung. Akhirnya, selepas 46 tahun, pada 2 Mac 1996, keempat jenazah pejuang ini yang pada mulanya ditanam di penjara Kuching telah diterbangkan ke Sibu untuk dibuat pemakaman semula. Maka bersemadilah Wiranusa di Makam Pahlawan Sarawak berhampiran masjid bahagian Sibu. Itulah tanda penghormatan dan penghargaan kepada perwira muda yang rela mempertaruhkan nyawa demi kedaulatan negeri tercinta. Terima kasih Rosli Dobi, 72 tahun sudah dikau meninggalkan kami. Namun namamu tetap malar segar di sanubari. Al-Fatihah.